Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Sakinah yang merupakan pensyarah bagi subjek UPU 3132, Falsafah Ilmu dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Fakhrul Ashraf bin Nurdin, bernombor metrik D2021098379. Pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk berkaitan perbandingan teori kebenaran koherensi dan korespondensi. Sebelum saya memulakan perbincangan saya mengenai kedua-dua teori tersebut, saya akan menerangkan tentang topik-topik yang akan saya bahaskan pada perbincangan saya hari ini. Topik yang pertama yang akan saya terangkan pada hari ini adalah epistemologi. Epistemologi merupakan satu cabang falsafah yang membincangkan tentang teori ilmu pengetahuan. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang bermaksud pengetahuan. Kata tersebut terdiri dari dua suku kata iaitu episteme yang bermaksud tentang pengetahuan dan logos yang bererti pengetahuan, maklumat, kajian dan perbincangan. Jadi epistemologi ini membicarakan tentang hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Selain itu juga, ianya dikaitkan dengan konsep ilmu yang membawa kepada pemahaman sesuatu kebenaran. Tambahan pula, epistemologi ini juga merupakan suatu disiplin ilmu yang membincangkan dan menyelidiki tentang asal-usul, sumber, kaedah, proses dan had sesuatu ataupun pengetahuan sehingga membawa kepada pemahaman terhadap sesuatu kebenaran yang hakiki. Baiklah, kembali semula kepada tajuk utama perbincangan saya pada hari ini iaitu berkaitan teori kebenaran. Teori kebenaran yang pertama yang bakal saya terangkan sebentar sahaja lagi adalah berkaitan teori kebenaran koherensi. Okey, baiklah. Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang berasaskan kriteria yang koheren atau konsisten. Kenyataan ini dianggap benar apabila sesuai dengan rangkaian kenyataan yang komprehensif yang berkaitan secara logik, serta teori ini juga berasaskan prinsip rasional dan idealisme yang subjektif. Berbeza dengan teori korespondensi yang disokong oleh penganut realisme dan materialisme, teori koherensi atau konsistensi ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme. Di antaranya ialah ahli falsafah British F.M. Bradley pada tahun 1864 hingga 1924. Antara ciri koherensi yang pertama iaitu sesuatu kenyataan adalah persetujuan antara idea dengan idea sebelumnya atau keputusan dengan keputusan sebelumnya yang dianggap logik. Ciri yang kedua pula ialah teori ini dianggap benar jika boleh dibuktikan benar melalui uji kaji, tetapi jika sebaliknya, iaitu jika bertentangan dengan maklumat baru, maka teori ini akan digugurkan atau dibatalkan. Kelemahan teori koherensi ialah penyataan yang tidak koheren secara automatik tak termasuk di dalam suatu kebenaran. Namun, tidak semestinya penyataan yang koheren itu boleh dijadikan sebagai suatu kebenaran. Yang kedua pula ialah koheren tidak dapat mengeneralisasikan objek dari penyataan dengan penyataan sebelumnya. Contohnya, kerajaan melaksanakan sekatan lesen terhadap pemandu jalan raya yang melanggar peraturan jalan raya. Persoalannya, adakah undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan ini berjaya menyedarkan masyarakat mengenai kesan buruk terhadap pelanggaran undang-undang di atas jalan raya? Seterusnya, saya akan menerangkan tentang topik teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi atau correspondent theory of truth yang kadang disebut dengan accordant theory of truth adalah teori yang berpandangan bahawa penyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau penyataan yang ada di alam atau objek yang dituju penyataan tersebut.
kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh sesuatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realism. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristotle, More dan Renzi. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell pada tahun 1970 hingga 1972. Tambahan pula, penganut realism epistemologis berpandangan bahawa terdapat realitas yang independen atau tidak tergantung yang terlepas dari pemikiran dan kita tidak dapat mengubahnya bila kita mengalaminya atau memahaminya. Itulah sebab realism epistemologis kadang-kala disebut objektivism. Walau bagaimanapun, terdapat 5 unsur teori korespondensi yang perlu dipenuhi sekiranya ingin memastikan pandangan yang dikeluarkan adalah benar, iaitu penyataan, kesesuaian, situasi, kenyataan dan keputusan. Sebagai contoh, teori bumi rata yang dikeluarkan oleh ahli sains menunjukkan perkara tersebut boleh diterima oleh kerana terdapat ramai angkasawan yang merekod bentuk muka bumi adalah bulat semasa mereka berada di NASA. Kelemahan teori korespondensi ialah gambaran yang mengelirukan dan ringkas mengenai bagaimana menentukan kebenaran atau kesalahan penyataan. Seseorang boleh menafikan pernyataan itu sebagai kebenaran mengikut kepercayaan yang dipegangnya. Yang kedua, teori ini berfungsi dengan satu penyataan bahawa untuk mengukur suatu kebenaran, kita harus melihat pernyataan itu berkait atau tidak. Jadi, bagaimana jika kita tidak pernah mengalami atau berhadapan dengan realiti tersebut? Sebagai contoh, bagaimana jika seseorang itu tidak pernah mengalami kemalangan di atas jalan raya? Secara kesimpulannya, dapat saya simpulkan bahawa epistemologi ini adalah cabang dari falsafah ilmu yang memberi pelajaran tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi ini berusaha menjawab segala persoalan dan permasalahan dasar, iaitu apa pengetahuan yang benar dan apa pengetahuan yang salah. Oleh itu, sekian saja perbentangan dari saya. Sekian, terima kasih.